kembali menonton Cergas bersama Jurulatih bertemankan saya, Maya Natasha sebagai hos adik-adik. Untuk episod kali ini, kita akan teruskan pembelajaran kita selama 30 minit menggunakan ankle weight. Sebenarnya Maya tak tahu sebenarnya yang kita boleh menggunakan ankle weight untuk tangan dan kaki. Dan pada episod yang lepas, Coach Isnin telah memperkenalkan kita tentang ankle weight dan 4 aktiviti yang sangat menarik. Dan kalau adik-adik nak tahu kan, sebenarnya ankle weight ni merupakan alatan kegemaran Maya tahu. Sebab dia sangat senang nak guna. Kita pakai di tangan dan kita boleh buatkan macam-macam pergerakan. Jadi untuk episod kali ni, Maya yang tak sabar ni nak teruskan pembelajaran kita. Jadi kita mulakan episod kita pada kali ini sekarang. Kita akan teruskan pembelajaran kita dalam kecergasan menggunakan ankle weight. Dan terlebih dulu, nak cakapkan selamat datang. Apa khabar, Coach? Baik. Seperti yang adik-adik tahu, Coach merupakan pengetua Sekolah Sukan Bukit Jalil kan? Jadi, nak tanya, apa cabaran sebagai pengetua sekolah sukan? Cabaran? Sama je. Kan? Sebagai pengetua di Sekolah Sukan Bukit Jalil, cabaran kalau ditanya saya cabaran dia, sama seperti kita menjadi pengetua di sekolah lain ataupun bekerja dalam bidang yang lain. Cuma bila penumpuan kepada sukan dan akademik tu kita seimbangkan. So dari segi masa, kalau tanya saya, memang agak saya kena pandai menguruskan masa lah. Kalau dia tak bagi saya, tak ada cuti dah dalam saya punya 24 jam bekerja je. Itu je lah. Tapi kan sekolah sukan ni kita waktu sekolah ni sama dengan waktu sekolah biasa ke? Tak, dia berbeza dengan sekolah harian yang biasa kan. Waktu pagi dia training, awal pagi, dan petang dia akan training. Sabtu, Ahad pun silat training. Dan biasanya kejohanan tu akan berlangsung pada hari Sabtu atau Ahad. So dari segi jadual waktu mereka sangat padat di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Panjang. Kalau pada episod lepas, Coach dah ajarkan 4 aktiviti menggunakan ankle weight. Jadi untuk episod kali ini, apa yang kita nak belajar lagi? Untuk episod yang kedua ini, kita masih lagi memperkenalkan exercise ataupun aktiviti untuk upper body, untuk bahu, shoulder dan sebagainya. Mungkin yang siri yang akan datang, saya akan buat kombinasi. Tapi yang siri 1, siri 2, saya lebih menumpukan kepada aktiviti yang asas dululah. Yang asas yang menggunakan tangan. Jadi mereka serahkan adik-adik kepada coach untuk mulakan sesi warm up pada pagi ini. Kita akan mulakan adik-adik ataupun murid-murid di rumah dengan aktiviti memanaskan badan terlebih dahulu. Okey, hari ini saya akan memperkenalkan juga 2 lagi aktiviti dalam memanaskan badan, sesi memanaskan badan, iaitu yang pertama kita akan lakukan star jump. Okey, star jump yang agak berlainan sikit variasi yang lain. Okey, kaki dirapatkan, tangan diluruskan ke hadapan, sentuhkan permukaan tangan kita. Okey, dalam kiraan 10 kita akan mulakan dengan membuka kaki dan membuka tangan ke sisi. Okey, adik-adik tengok macam mana saya akan lakukan. Okey, 1 2 3 4 5 10. Kalau adik-adik lihat, kalau star jump yang biasa, maknanya kita boleh lakukan juga ke atas juga. Okey, so kita boleh variasikan aktiviti star jump ini. Okey, kalau dah bersedia, Ash dengan Nazri. Okey, kedudukan kaki dirapatkan dahulu. Okey, pandang ke hadapan, tangan di sisi. Cuba gerakkan tangan ke hadapan, rapatkan. Okey, dalam kiraan 10, sedia, mula. Okey, pastikan siku diluruskan. Okey, Ash, siku luruskan sikit, Ash. Okey, 10 ulangan. Okey, stop. Okey, rehat dulu, relax. Okey tak? Okey, tujuan kita melakukan aktiviti memanaskan badan ini adalah untuk meningkatkan suhu badan. Pertama, yang kedua untuk mengelakkan risiko kecederaan. Okey, kalau dah bersedia, kita mulakan dengan set yang kedua seperti sama juga yang tadi, iaitu ulangan 10 ulangan. Sedia, mula. Okey. Siku diluruskan. Okey, stop. So itu adalah
aktiviti yang pertama dalam sesi memanaskan badan, iaitu star jump. So adik-adik, kita setelah selesai aktiviti untuk episod yang kedua ini. So untuk aspek keselamatan pada kali ini, saya ingin memesan kepada murid-murid ataupun adik-adik di rumah. So apabila selesai melakukan aktiviti ataupun melakukan exercise untuk ankle weight ni, pastikan biasanya kan kita berpeluh dan sebagainya kan. So pastikan kita kena keringkan, kita kena bersihkan. Lagi pula sekarang ni dari segi penjagaan, dari segi sanitasi, kalau ada itu kita sanitize ataupun kita jemurkan. Dan kalau boleh saya nasihatkan, jangan berkongsi peralatan ini dengan orang lain. So ini adalah peralatan kita sendiri untuk menjaga keselamatan kita. Satu. Nombor dua, kita perlu memastikan apabila melakukan aktiviti ini yang saya sebut sebelum ini, aktiviti memanaskan badan perlu dilakukan, tetapi ingat, kita perlu juga mengambil ataupun minum air dengan secukupnya sebelum, semasa dan selepas latihan yang kita telah laksanakan. Aktiviti yang pertama yang saya akan perkenalkan pada hari ini masih lagi di bahagian atas badan, iaitu bahagian bicep kita, bahagian shoulder kita, bahagian pectoralis major kita. So kalau kita lihat, saya akan tunjukkan aktiviti yang pertama, iaitu shoulder press. Dalam kedudukan bersedia, tangan di sisi dahulu, badan diluruskan dalam keadaan tegak, relax. Angkat tangan ke sisi, siku dibengkokkan 90 darjah. Dalam pergerakan ini kita cuba angkat ke atas sehingga siku diluruskan. Dan balik kedudukan asal. Pastikan tangan dalam keadaan paras bahu di sisi badan. Pergerakan ni begini. Kalau ada adik tengok. 1 dalam kiraan 10. 2. 3. Pastikan permukaan tapak tangan kita ini menghadap ke hadapan. Dah bersedia? Ash dengan Nazri? Kalau dah bersedia, kita akan lakukan 2 ulangan, 2 set. Dan setiap set itu kita perlu melakukan 10 ulangan. Kalau dah bersedia, sedia, posisi permulaan. Mula. 10 kali. Otot yang terlibat ialah pectoralis. Kita punya deltoid kita. Mungkin akan sikit trapezius kita. Kita punya lats kita. Bernafas seperti biasa. Relax, senyum. Enjoy kita punya pergerakan kita. Rehat dulu. Riliskan. Goyang-goyangkan tangan, jangan pandang hadapan, gerak-gerakkan kaki dahulu. Bernafas seperti biasa. Ash. Kita akan mulakan set yang kedua. Seperti tadi juga, 10 ulangan. Sedia? Posisi permulaan. Sedia, mula. Pastikan. Jangan terlalu bawah, paras. Luruskan. Ash. Kemas Ash. Senyum Ash. Tadi pernafasan seperti biasa. Kalau kita lihat. So itu adalah aktiviti yang pertama, iaitu shoulder press.
Aktiviti seterusnya, aktiviti kedua, kita namakan shoulder tap. Okey. Posisi permulaan, kaki seluas bahu, tangan di sisi dahulu. Okey, angkat seperti tadi, seperti kita lakukan aktiviti shoulder press, tetapi kali ini permukaan tangan kita hadapkan ke arah badan kita. Okey. Kedudukan siku separas dengan bahu 90 darjah, dan pergerakan kita akan keluarkan, luruskan kita punya siku, dan kita kita tap, kita bersentuh kita punya bahu. Okey, dalam kiraan 10. Okey. Pastikan kita luruskan ke sisi dan kita sentuh bahagian bahu kita. Okey, itu adalah shoulder tap. Okey, dah bersedia? Okey, kedudukan permulaan. Okey, luruskan. Okey, mulakan shoulder tap. Kiraan 10. Okey, bagi dia flow sikit. Jangan bagi dia dalam keadaan yang keras dan sebagainya. Flow saja. Easy. Okey, pergerakan. Bagi Encik Nazri agak bebanan dia agak tinggi sikitlah, 2 kilo pada pergelangan tangan dia. Bagi Ash 1 kilo sebelah. So total bagi Encik Nazri adalah 4 kilo. Sebab tu saya nasihatkan adik supaya supaya pilih beban yang bersesuaian dengan adik-adik bila melakukan aktiviti ini. Okey? Stop. Okey, tarik nafas dulu. Relax. Kita akan ulang untuk set yang kedua. Okey, gerak-gerakkan tangan dulu. Tarik nafas dulu. Okey, kalau dah bersedia, kita mulakan dengan set yang kedua. Sedia, mula. Okey, luruskan. Okey, Encik Nazri. Ingat, gerakan kita adalah pergerakan yang medium pace, sederhana. Okey, rasakan dia punya dia punya movement dia dan otot yang terlibat. Okey? Cukup? Cukup, Encik Nazri. Agak sukarlah Encik Nazri sebab beban dia agak berat sikit. So, itu adik-adik adalah aktiviti yang kedua yang kita namakan shoulder tap. Aktiviti yang ketiga ialah kita panggil wide tap. Okey? Mudah saja adik-adik. Kalau kita lihat, kaki seluas bahu, tangan diluruskan ke hadapan, pastikan kita punya permukaan tapak tangan kita bersentuhan dahulu, siku diluruskan. Okey, kita akan mulakan pergerakan ke belakang kedua-dua tangan sehingga ke sisi badan saja. Pastikan siku dalam keadaan yang lurus. Okey, pergerakan dia kita akan mulakan 10 ulangan. Saya tunjuk. 1 2 3. Pastikan dalam keadaan lurus dan paras. Jangan ada dia buat dia kat bawah ataupun dia dekat atas. So kita pastikan keadaan paras bahu hingga ke sisi, dan ini adalah pergerakan yang betul. So ini kita panggilkan dipanggil clap, wide clap. Okey. Okey, kalau dah bersedia, Ash dengan Nazri. Okey. Kita mulakan. Sedia, mula. Okey, turunkan sikit, Cik Nazri. Okey, betul. So, otot mana yang terlibat kalau kita lihat pergerakan ni? So, bila adik-adik melakukan, adik-adik akan rasa di mana otot yang digunakan bila melakukan exercise ini. Iaitu pectoralis kita punya deltoid dan bicep. Okey? Lihat dulu. Jangan lebih-lebih, Cik Nazri.
Dia dah kuat tu. Kalau kita tengok dia dah mula kuat tu. Okey, kita tarik nafas dulu, relax dulu. Enjoy. So, pastikan bila kita melakukan aktiviti ni kita kena enjoy ya adik-adik. Okey, kalau dah bersedia, set yang kedua. Tangan didepakan, pastikan sikulus sedia. Mula. Okay, kiraan sendiri 10. Okay, badan kalau boleh jangan bergoyang-goyang. Dalam keadaan apa? Kontrol pergerakan badan. Okey, cukup. So, itu adalah aktiviti yang kita namakan apa? Wide flap. Okey, aktiviti yang terakhir, yang keempat untuk episod ini adalah aktiviti yang kita namakan alternate reach in. Okey, kalau kita adik tengok kedudukan, saya tunjukkan permulaan, kaki seluas bahu, badan seperti biasa, tangan di sisi dalu, angkat tangan lurus ke hadapan, permukaan tangan seperti biasa, menghadap ke atas. So, kali ini kita buat perlakuan yang apa? Alternate, yang berasingan. Okey, kalau kita mulakan tangan kanan dahulu. Kiri, kanan. So, ini kita panggilkan apa? Alternate reach in. Okey, kalau dah bersedia, Ash, saya pula seronok kan? Sampai leka pula. Okey, Ash dengan Nazri, kita mulakan. Luruskan siku dulu. Okey, ready? Go, 10 ulangan. Okey. Okay, relax. Bernafas seperti biasa. Enjoy. Kalau berat, memang agak sukar lah. Kalau ringan, kan senang aja. Okey, relax. Okey. Gerak-gerakkan kaki. Enjoy. Tarik nafas dulu kan. Jangan ada rasa tekanan. Sekarang ni kan kita dalam fasa-fasa apa? Fasa pemulihan betul. Fasa PKP. Okey. Set seterusnya. Ready? Luruskan. Okey, mula. 10 ulangan. Okey. Ingat, ini adalah yang kita panggil alternate reach in. So, adik-adik boleh lakukan di mana-mana saja, betul? Di rumah, di dalam bilik, kan? Di luar dan sebagainya. Okey, cukup. So, itu adalah aktiviti keempat yang saya perkenalkan, iaitu alternate reach in. Seperti yang kita tahu, Olimpik 2020 baru saja melabuhkan tirainya pada 8 Ogos yang lepas. Jadi untuk trivia hari ini, saya nak kongsikan 3 fakta menarik mengenai Olimpik yang mungkin adik-adik tak tahu. Yang pertama, dulu kan wanita tidak dibenarkan untuk menyertai sebarang acara dalam Olimpik sehinggalah pada tahun 1900. Dan pada tahun yang sama, Charlotte Cooper berjaya menjadi wanita yang pertama untuk merebut dan menggenggam piala emas untuk kategori tenis berseorangan. Yang kedua, tak ada satu bendera dalam dunia ni mempunyai bendera yang putih kosong saja. Ini kan sebabnya bendera dalam dunia ni mesti ada warna-warna yang sama seperti warna yang ada pada bendera Olimpik, iaitu merah, kuning, hijau, hitam dan juga biru. Fakta yang ketiga adalah mengenai 5 cincin gegelung yang ada pada logo Olimpik. Melambangkan 5 benua yang ada pada bumi ini, iaitu Asia, Eropah, Amerika,
Afrika dan juga Oceania. Ini akan melambangkan perpaduan dan persahabatan yang boleh dikecapi melalui sukan. Dan itulah trivia kita untuk episod kali ini. Okey adik-adik, kita telah selesai melakukan aktiviti dalam episod kedua ni. Tibalah masanya kita akan melakukan aktiviti menyejukkan badan ataupun cooling down. So, saya akan teruskan dengan dua aktiviti yang saya akan memperkenalkan, iaitu yang pertama yang saya panggil sebagai quadricep stretch. Okey? Quadricep stretch, iaitu kita bahagian quadricep kita. Okey, kita angkat kaki kiri dahulu. Okey. Kita boleh pegang tangan kiri pun tak apa, kita pegang tangan kanan pun tak ada masalah. Okey? Kan cuba tarik ke belakang sikit dan pastikan apa? Akan rasa regangan di bahagian quadricep kita. So, kita ulang untuk kaki yang kedua. Okey, kaki kanan kita. Sama juga kiraan 10 saat. Okey, kalau dah bersedia, Ash dengan Nazri, nak mula kaki mana dulu? Kaki kiri dulu lah. Nak kanan dulu, okey? Saya ikut cakap Cik Nazri, kanan dahulu. Okey, kiraan sendiri 10 saat. Angkat kaki kanan. Okey. Cuba tarikkan sikit ke belakang. So, badan jangan ke depan, tegak. Cuba tarikkan sikit kaki ke belakang. Akan rasa regangan di bahagian mana? Quadricep kita. Okey. Okey. Kaki yang sebelah lagi. Pernafasan macam biasa. Bernafas seperti biasa. Relax. Rasakan. Tarik sikit ke belakang. Okey. Okey, relax. Okey, cukup. Okey, gerak-gerakkan kaki. Goyang-goyangkan kaki sikit ke depan. Masalah kan? Nak gerak macam ni pun tak apa kan? Okey, dah bersedia? Set. Yang kedua, sama juga. Kiraan 10 saat. Sedia? Mula. Okey, mereka mulakan dengan kaki kanan dahulu. Relax. Okey, tukar kaki. Okey, kiraan 10 saat. So, itu adalah aktiviti yang pertama dalam aktiviti menunjukkan badan ataupun cooling down, iaitu kita panggil quadricep stretch. Mara pasti adik-adik dah belajar macam-macam teknik dan aktiviti yang menggunakan ankle weight. Jadi Mara nak berterima kasih kepada Nazri, Ash dan juga Coach. Tapi sebelum kita nak berpisah dengan adik-adik, Coach Mara nak tanya, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang atlet ni? Ciri-ciri? Nombor satu mesti ada bakat lah, potensi. Okey, nombor dua, yang akan membawa dia pergi jauh ialah disiplin diri dia sendiri. So, disiplin tu nombor satu yang akan menentukan tentang apa dia boleh pergi jauh ke tak, latihan dan sebagainya, tentang kejayaan dia pada masa depan lah. Dan apakah rumusan untuk pembelajaran kita untuk episod kali ini? So, yang episod kali ini ialah saya dedahkan 4 jenis aktiviti ataupun latih tubi yang masih lagi menggunakan peralatan ankle weight, tetapi kita tumpukan masih lagi di bahagian atas badan, iaitu otot-otot bahu, otot-otot bicep dan otot-otot di bahagian tepi lah, iaitu lat dan sebagainya. Dan esok apa yang kita nak belajar pula ni bersama dengan Abang Hanif? Kita akan belajar apa? So, kalau besok saya turunkan sikit ke bawah, iaitu kita gunakan ankle tu di bahagian kaki. Jadi itu semua esok bersama dengan Abang Hanif. Jangan ke mana-mana adik-adik, teruskan setia bersama kami esok dalam rancangan Cergas bersama Jurulatih. Tapi sebelum tu Coach, apa tagline Coach? Seperti biasa, no pain, no gain. Bye semua. Okey, jumpa lagi.
Didik TV KPM